Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. 18 Jun anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Antara tajuk utama pagi ini: bekas Presiden Mesir digulingkan, Muhammad Morsi meninggal dunia. Ainul Mardiah terima kunjungan istimewa Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi kita mulakan dengan berita kematian bekas Presiden Mesir yang dipilih secara demokratik, Muhammad Morsi Allahyarham, meninggal dunia ketika perbicaraan di mahkamah semalam. Menurut laporan media tempatan, Morsi rebah selepas penutup sesi perbicaraan di mahkamah dan meninggal dunia sejurus selepas itu. Morsi yang mula dipilih pada 2012 menyaksikan berakhirnya pemerintahan 30 tahun Presiden Hosni Mubarak. Allahyarham kemudian digulingkan selepas protes besar-besaran dan rampasan kuasa tentera pada Julai 2013. Morsi, 67 tahun, hanya sempat berkhidmat selama setahun, sementara organisasi yang dimiliki beliau, Ikhwanul Muslimin, telah diharamkan. Pada 2018, 3 ahli Parlimen British melaporkan bahawa Morsi dikurung bersendirian selama 23 jam sehari dan hanya dibenarkan bersenam selama 1 jam. Menurut mereka, cara Morsi dikurung boleh diklasifikasikan sebagai penyiksaan dan juga boleh menyebabkan kematian. Morsi yang mempunyai masalah kesihatan termasuk kencing manis serta penyakit hati dan buah pinggang turut dilaporkan tidak menerima rawatan perubatan yang diperlukan. Bayi 8 bulan Ainul Mardiah yang selamat menjalani pembedahan bagi membuang tumor sel kuman kanser pada mulutnya minggu lepas menerima kunjungan pelawat istimewa pemimpin nombor 1 negara Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ibu bapanya, pasangan Ahmad Saifuddin Ahmad Razak dan Nurul Irwan jelas cukup teruja menerima kunjungan Tun Dr. Mahathir. Lawatan itu adalah acara terakhir dalam lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri ke United Kingdom. Ia turut dimuat naik di laman Twitter milik Perdana Menteri itu. Turut bersama mengiringi ialah pelatih pakar bedah Malaysia, Dr. Nur Amalina Cik Bakri dan pasukan doktor yang terbabit dalam merawat Ainul Mardiah. Tun Dr. Mahathir semasa ditemui media Malaysia selepas lawatan itu berkata beliau terharu dengan sikap yang ditunjukkan rakyat Malaysia sehingga membolehkan Ainul Mardiah mendapatkan rawatan di London. Pada masa sama, Ahmad Saifuddin turut mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka dan agensi kerajaan termasuk Pusat Zakat Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka yang banyak membantunya serta keluarga dalam urusan pembedahan Ainul Mardiah. Tak tahu siapa yang tak rasa satu keajaiban yang sedang berlaku. What are your hopes for her? I hope that she will recover fully and she will regain her weight and become an ordinary person again. Saya percaya ibu bapanya juga tidak sangka ini akan berlaku dan juga tidak sangka dianya boleh dibedah dan datang ke London untuk melakukan pembedahan ini. Segala ini semuanya kuasa Allah. Sebelum itu, Perdana Menteri menghadiri mesyuarat meja bulat bersama Komuniti Perniagaan Britain. Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam pertemuan itu turut mengalu-alukan pelabur industri berteknologi tinggi untuk melabur di Malaysia. Mesyuarat dipengerusikan oleh Richard Graham, Wakil Perdagangan Britain ke Indonesia, Malaysia dan Filipina. Turut hadir Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, Ketua Pegawai Eksekutif MIDA Datuk Azman Mahmud. Welcome high-tech industries into Malaysia with the accompanying high income for our people. That is our need today, and already we are receiving quite a lot of foreign direct investments, and we have acquired quite a lot of foreign technologies. And today, of course, we are into IT and the like, and we want to exploit
the new business strategies and method so as to grow our country as fast as possible. Mesyuarat ini dihadiri wakil daripada 50 pertubuhan termasuk syarikat perniagaan terkemuka seperti Thales, Jardine Matheson, HSBC Holding PLC, BAE System, Shell, Standard Chartered dan Prudential. Hadir sama wakil beberapa universiti terkemuka di Britain. Seorang lelaki menikam isterinya sehingga mati dan turut membakar rumah kongsi pekerja sebuah kilang. Kejadian berlaku di Jalan Teluk Likas, Sabah. Mangsa Ayang Hamjani, 62 tahun, disahkan meninggal dunia di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah Likas akibat kesan tikaman pada tubuhnya. Kejadian itu disedari oleh jiran yang juga rakan sekerja mangsa selepas terdengar pergaduhan pasangan terbabit dipercayai berpunca masalah rumah tangga kira-kira jam 2 pagi semalam. Sepasukan polis yang tiba sebaik dimaklumkan mengenai kejadian itu cuba menenangkan suspek dan mengarahkannya untuk menyerah diri. Namun suspek enggan dan bertindak agresif. Kebakaran bagaimanapun dapat dipadamkan sepasukan bomba dan suspek diberkas selepas dia cuba melarikan diri melalui tingkap rumah berkenaan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji memaklumkan mangsa yang menerima rawatan di hospital disahkan meninggal dunia akibat kesan tikaman. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Tidak wujud sindiket yang menjalankan kegiatan menculik kanak-kanak untuk tujuan penjualan organ di negara ini. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Mazlan Mansor berkata, masyarakat harus maklum bahawa pemindahan organ hanya boleh dilakukan secara sah oleh pakar perubatan dengan mengikut prosedur-prosedur pembedahan yang ditetapkan. Proses itu jelas, Datuk Mazlan, tidak boleh dilakukan oleh sebarangan orang seperti pemandu van putih yang sering dikaitkan dengan kegiatan menculik kanak-kanak. Polis katanya memandang serius tindakan pihak tidak bertanggungjawab yang menularkan berita palsu. Kononnya, wujud sindiket yang menjalankan kegiatan itu. Walaupun pihak polis telah beberapa kali membuat kenyataan bahawa tidak wujud kegiatan sedemikian di Malaysia, namun laporan mengenainya masih lagi ditularkan. Beliau seterusnya menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu berhubung perkara itu kerana ia akan menjejaskan ketenteraman awam serta membangkitkan keresahan dalam kalangan masyarakat. Polis Johor menahan 15 lelaki tempatan menerusi Ops Pintas Selatan bagi mengesan dan menangkap individu atau kumpulan yang menjalankan aktiviti penyelundupan migran bermula 13 Mei lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khalil Kadim Muhammad berkata mereka yang ditahan berusia antara 23 hingga 65 tahun terdiri daripada tekong darat, tekong laut, penjaga rumah penampungan, penyedia pengangkutan dan menjaga kawasan laut. Dan dalam operasi ini, kita telah berjaya menangkap 15 individu berumur dalam lingkungan 23 tahun hingga 65 tahun yang mana tekong darat 4 orang, penjaga rumah penampungan 4 orang, transporter 3 orang dan jaga air 4 orang. Katanya operasi itu membabitkan 24 sukatan jalan raya sekitar Johor dengan sebanyak 700 kenderaan dan lebih 1,000 orang diperiksa. Tambahnya siasatan awal mendapati mereka mengenali antara satu sama lain namun tidak dapat dipastikan adakah kumpulan sindiket yang sama. Datuk Muhammad Khalil berkata dengan tangkapan individu terbabit, beliau percaya dapat menyekat aktiviti berkenaan daripada jaringan sindiket yang lebih besar. 1 Januari hingga 15 Jun, Kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis adalah tempat persembunyian kepada kem utama di Thailand. Pernyataan itu dibuat bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalil Abu Bakar yang memberi keterangan sebagai saksi ke-47 kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai pertemuan kem penempatan dan kubur berkenaan. Jelas Tan Sri Khalid dalam penyelundupan manusia berkenaan adalah dari Thailand. Siasatan katanya tidak menunjukkan pembabitan sindiket di Malaysia. Modus operandi yang biasa dilakukan ialah pendatang akan ditahan di Thailand sehingga keluarga masing-masing di Bangladesh membayar duit barulah dibawa masuk ke Malaysia. Tambahnya aktiviti penyelundupan manusia yang berlaku di Malaysia turut didalangi pihak Thailand.
Tan Sri Khalid juga berkata kem penempatan sementara di Wang Kelian yang terletak 200 meter dari sempadan Malaysia-Thailand akan digunakan apabila pihak Thailand melakukan operasi penguatkuasaan. Beliau bagaimanapun menjelaskan tidak pernah dimaklumkan secara rasmi mengenai kem utama di Thailand. Katanya PDRM pernah mengeluarkan senarai dikendaki 10 nama warga negara Thailand yang terbabit dengan kes berkenaan. Namun katanya apabila beberapa individu dalam senarai itu ditangkap oleh pihak berkuasa Thailand, permohonan Malaysia untuk menemu ramah individu berkenaan tidak dibenarkan oleh Thailand. Tiada perpecahan dalam Parti Keadilan Rakyat PKR. Demikian respon ringkas Presidennya, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegaskan ahli parti berkenaan masih berdiri teguh dan bersatu hati di sebalik isu panas yang melanda ketika ini. Ujarnya sokongan berkenaan jelas kelihatan menerusi pertemuan dan mesyuarat yang dihadiri baru-baru ini. The party is united. I mean, I was in Sabah, all divisions were attended. I was in Sarawak, all divisions attended. They came, they asked questions, leaders were there. It was a good meeting. Of course, people are a bit concerned what's happening. That is legitimate. Mengenai penyebaran video seks yang didakwa membabitkan pemimpin parti berkenaan, Datuk Seri Anwar menyerahkan sepenuhnya kepada Polis Diraja Malaysia PDRM untuk mengesahkan ketulinan video berkenaan. Beliau mengulas mengenai laporan bahawa Pertubuhan Media Australia SBS News yang mendakwa pakar bersetuju bahawa tiada sebarang pengubahan digital dibuat terhadap video tersebut. Ujar ahli Parlimen Port Dickson itu lagi, semua pihak tidak seharusnya membuat sebarang telahan, sebaliknya memberi ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke menyarankan agar pihak syarikat memberi perhatian terhadap kualiti keselamatan oleh pembekal atau pihak yang memberikan perkhidmatan pengendalian bas kilang di seluruh negara. Di peringkat kerajaan terdapat audit yang menjalankan tugas dan jika mereka tidak mencapai tahap piawaian keselamatan yang ditetapkan maka lesen akan digantung. Selain pihak syarikat, kata Anthony, kerjasama daripada semua pihak juga amat diperlukan bagi membantu kerajaan dalam meningkatkan aspek kesedaran keselamatan di tempat kerja. Kita sentiasa ada audit terhadap syarikat-syarikat bas kilang dan juga bas-bas yang lain. Tetapi penting juga pihak kilang sendiri mengambil berat juga supaya mereka ada proses mereka untuk melantik kontraktor ataupun pihak pembekal pengendali bas yang betul-betul berwibawa dan menekankan aspek keselamatan. Jadi ini sesuatu memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Kerajaan saja tak dapat memantau semua. Syarikat juga ada tanggungjawab mereka. Anthony Loke yang juga ahli Parlimen Seremban berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Pelancaran Program Keselamatan Jalan Raya di tempat kerja SKF di Nilai Negeri Sembilan. Beliau juga berpendapat tahap kesedaran keselamatan masyarakat di jalan raya perlu dipertingkatkan kerana masih terdapat pengguna, pemandu atau penunggang motosikal khususnya bersikap lalai terhadap ciri-ciri keselamatan. Anthony mengingatkan agar setiap individu menekankan aspek keselamatan di jalan raya mahupun di tempat kerja bagi keselamatan diri mereka sendiri. Bukan perkara baru, malah telah berlarutan sejak 2 tahun lalu kejadian tanah runtuh di kawasan perumahan di Jalan Lee Wun, Taman Zoo View, Hulu Klang, Selangor. Sejak kejadian pertama, hanya kerja pembersihan yang dilakukan pihak bertanggungjawab dan tiada tindakan lanjut dibuat. Apa yang membimbangkan penduduk sekiranya situasi lebih buruk berlaku? Menurut seorang penduduk, kejadian pertama 2 tahun lalu mengakibatkan satu-satunya laluan keluar masuk terhalang dan bekalan elektrik terputus. Okay, this landslide started maybe 2 years ago, and when I was on the way up to my home, this whole area is called Jalan Lee Wun. It was blocked because of the landslide, and all the electric pole came down, almost hit some cars, but we are glad that nobody got injured. So kejadian terbaru berlaku pada Sabtu lalu apabila runtuhan tanah mengakibatkan beberapa pokok runtuh. So the pokok jatuh hari Sabtu Raya keempat, hari Sabtu. The time dalam pukul 4 lebih, dalam before asar. And then my friend was pakai kereta dia bawa pokok ni because before this tak ada efek apa-apa. And all of a sudden masa hari Sabtu tu, one of the trees jatuh atas kereta dia lah.
Sejak kejadian pada hari raya keempat itu, aduan telah dibuat kepada pihak berwajib, namun sehingga kini tiada sebarang maklum balas diberikan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam Buletin Pagi, gempa bumi kekuatan 6.0 skala Richter melanda wilayah Sichuan ke barat daya China awal pagi tadi, meragut sekurang-kurangnya 11 nyawa setakat ini sementara 122 yang lain cedera. Perkara itu disahkan pihak berkuasa wilayah itu dalam satu kenyataan. Lapor agensi berita Xinhua, pasukan penyelamat dikejarkan ke kawasan pusat gegaran iaitu di sekitar Bandar Yibin. Gegaran berlaku sekitar jam 10.55 malam waktu tempatan. Gegaran pertama itu disusuli dengan 4 gegaran susulan dengan yang paling kuat dicatat 5.1 skala Richter dalam tempoh 40 minit. Susulan kejadian, sebuah hotel yang terletak berhampiran pusat gegaran dilaporkan runtuh namun belum diketahui sejauh mana kemusnahannya. Seorang ahli silap mata hilang selepas dijatuhkan ke dalam sungai dengan keadaan badannya diikat pada tali dan rantai besi sebagai persembahan silap mata di Kolkata, India. Calon lahiri dikuatiri mati lemas apabila gagal menimbulkan diri beberapa minit selepas aksi tersebut dilakukan. Pasukan penyelamat menjalankan operasi pencarian namun berdepan dengan kesukaran memandangkan keadaan air sungai Ganges yang berlumpur dan deras. Sebelum itu, Lahiri 40 tahun berkata beliau pernah melakukan aksi silap mata yang sama di lokasi yang sama 21 tahun yang lalu. Pada kebiasaannya, beliau berjaya memukau penonton apabila berjaya melepaskan diri dari aksi bahaya yang dipersembahkan dalam tempoh 29 saat. Lain pula yang berlaku di Mexico, sejumlah 791 pendatang dari Amerika Tengah termasuk 368 kanak-kanak berusia 8 tahun ke bawah ditahan di Veracruz. 6 suspek disyaki penyeludup juga ditahan dalam operasi berkenaan. Menurut Institut Penghijrahan Nasional INM, penahanan kesemua pendatang yang bersembunyi di dalam 4 buah trailer yang menuju ke Amerika Syarikat dilakukan di 2 lokasi. Pendatang yang ditahan termasuk rakyat Guatemala dan Honduras. Penahanan itu dibuat Mexico dalam tempoh 45 hari yang dipersetujui dengan Amerika Syarikat awal bulan ini bagi membendung kemasukan pendatang. Ia sebahagian daripada perjanjian bagi mengelak perang tarif. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Aksi bola sepak Piala Dunia Wanita 2019 pula, Norway melangkah ke peringkat 16 pasukan terbaik bersama China dan Sepanyol selepas menewaskan Korea Selatan 2-1 semalam. Manakala tuan rumah Perancis dan Jerman mengisi tangga teratas kumpulan A dan B selepas melakar kemenangan ke atas lawan masing-masing. Caroline Graham Hansen meletakkan Norway di depan minit ke-5 hasil sepakan penalti. 1-0 tamat aksi separuh masa. Kembali bersambung, Caroline dijatuhkan Kang Chae-rim mengakibatkan penyerang Barcelona itu terpaksa melihat sambil menerima rawatan di tepi padang tatkala Isabel Herlofsen menolak mudah untuk memastikan jaringan kedua untuk memperolehi mata penting dan merampas kedudukan kedua kumpulan A. Namun Korea Selatan berjaya memperoleh gol pada penghujung permainan Mercy Yeo Min-ji. Pada pusingan seterusnya, barisan kendalian Martin Hogan akan berdepan sama ada Itali, Brazil atau Australia yang dijangka mara ke pusingan berikutnya dalam pertarungan kumpulan C esok. Lumba basikal jelajah Switzerland, juara dunia 3 kali yang juga pelumba dari pasukan Bora Hanshaw, Peter Sagan berjaya muncul juara peringkat ketiga perlumbaan sekaligus berjaya merampas jersey kuning jersey pendahulu. Sebaik perlumbaan bermula yang membabitkan laluan dari Flatmat menuju ke Martin, bagaimanapun Peter Sagan terpaksa berhenti di pertengahan perlumbaan kerana mengalami masalah teknikal dan menukar basikalnya. Namun dia berjaya kembali merapatkan diri dengan kelompok peloton di hadapan. Menuju 300 meter terakhir, Sagan berjaya meloloskan diri di antara dua pelumba trek Segafredo Jasper Steven dan John Degenkolb.
Dan hanyutan bertenaga 150 meter menuju garisan penamat membolehkan Swigan muncul juara peringkat ketiga sekaligus merampas jersey kuning jersey pendahulu yang sebelum ini dipegang pelumba dari Denmark Kasper Asgreen. Pusingan keempat akan membabitkan jarak sejauh 164 km dari Mutan ke Alersham membabitkan 2 zon pendakian. Baik, sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.